Okey, kita mula sekali lagi lah. Okey, yang ni pusing. Besar weh. Dapur tu. Kat sini yang lemah dia ni sebab banyak sangat yang kecil-kecil. Dia set up untuk mata rambai ni, bukan set up untuk mata rambai lah, set up untuk main lampam ni. Dia tak perlu macam seperti mana yang kita tahu lah. Root ni dia ada macam-macam, poundage. Dia punya daya tahan dia tu, strength root ni dia ada macam-macam. So kalau kata contoh macam pagi ni, aku klasifikasikan dia kepada 3 lah. 3 ke 4 lah. Yang pertama sekali ultralight, yang bertahu. And then yang kedua light setup. Yang ketiga medium. Oh, kena. Halus amat weh. Nampak mekok merah. Tak adalah halus sangat. Okey lah. Boleh dah kalau saya ni. Nak buat kasam. Ada rezeki. Okey, kita sambung balik pada tadi. Macam mana aku nak cerita dekat hampa ramai yang duk tanya, boleh cerita dedak tak, boleh cerita mantakai tak, boleh cerita setting umpan nak root apa. Okey, basically apa yang kita tahu, root ni dia ada banyak klasifikasi dia lah kalau untuk daya tahan ni. So secara amnya aku klasifikasikan sebagai yang pertama sekali ultralight, yang kedua light, yang ketiga medium, and then medium heavy, lepas tu heavy lah. Ni antara klasifikasi yang aku tahu lah, yang aku pernah nampak. Okey, untuk main lampam ni, satu orang kena tahu sifat dia. Ikan lampam ni dia jenis makan dia tu, dia bukannya makan mengenjuk pergi. Dia terus ambil perap. Macam kalau kata hampa duk pakai mata spring tu, daripada 10 ekor yang duk patuk umpan hampa tu, akan ada seekor 2 saja yang betul-betul solid dia akan ambil dekat mata kai tu. So hampa dah terlepas 10 ekor. So kalau kata nak main ikan lampam lah, kalau 10 yang makan, 2 saja hampa dapat, lagi 8 pun terlepas. Sebab apa? Sebab dia duk makan dekat spring tu. Lagi satu, lampam ni dia bukannya saiz dia besar-besar sangat. Dan nature dia bukannya dia ambil terus pi macam ikan patin tu, tak. Dia lampam ni dia lembut dia makan dia. Dia makan dia mencetok-cetok sikit dia. Dia cetok-cetok sikit. So antara kriteria yang membantu hampa kalau kata contoh macam hampa nak cari lampam, yang pertama sekali setup hampa tu mestilah di antara light ataupun medium heavy sahaja yang sesuai. Kenapa? Okey, aku cerita kenapa. Kalau kata dalam teknik yang aku guna, kita pakai teknik mata rambai macam ni. Oh, kena lagi. La ilah bro. Tak lekat. Oh, ada. Apa tengok besar mana yang naik. Astaga. Ini ni nak buat apa weh? Ni buat umpan boleh lah. Pergi balik. Okey, dalam kata teknik yang aku pakai mata rambai ni, satu, first thing first, hampa kena cari root yang mana poundage dia dalam kategori light. So maksudnya 4, 10, 6, 12. So light. Sebab apa? Sebab kita nak tengok tip root tu. Tip root ni adalah antara yang membantu untuk kita tahu sama ada dia dah ambil umpan kita ataupun tak, selain daripada radar lah. Radar ni fungsi dia
hanya untuk kita gunakan sebagai signal lah. Radar ni dia bersifat, sifat dia adalah pemberi signal. Dia akan bagi signal, oh ada ikan tengah duduk setok, umpan kita. Tetapi kalau kata contoh macam kita nak tengok ikan tu dah makan ataupun tak, kita tak boleh nak depend pada radar. Sebab radar tu dia akan naik turun kalau ikan tu sentuh umpan. Kalau dia dah makan ataupun tak, antara benda yang kita boleh tengok adalah tip rod lah. So kalau kata hampa bawa rod yang heavy, hampa duk pergi jigging ke, rod yang hampa nak tibai patin mekong ke untuk hampa main ikan lampam, so benda tu memang tak dapat lah, memang susah lah. Apa nak tengok, bukannya tak ada ikan makan, ada sebenarnya lampam yang makan, cumanya hampa tak nampak. Sebab apa? Sebab kalau yang hampa nampak pun dia henjuk keras tu lah. Tapi berapa banyak sangat lampam. Kita tengoklah kondisi tempat kita tu, lampam dia tu besar-besar mana. Kalau kata contoh macam dekat serta-serta tempat yang mana kita tahu lampam dia tu dalam kategori 1 kilo, 2 kilo ke atas, okey lah, tak ada masalah lah. Boleh lah kita pakai rod yang agak berat sikit kan. Tapi kita pakai rod yang setup dia ringan saja. Berapa? Memudahkan untuk kita tengok sama ada ikan tu dah ambil umpan ataupun dah. Tu satu. Yang kedua, kalau hampa perasan, kenapa selalu aku pakai banyak rod? Dia ni nak angkut bawa balik ke ikan tu? Dia ni nak tapau habis-habis ke ikan ni sampai 3-4 batang tak cukup ke sebatang rod? Bukan. Ada sebab dia. Sebab dia hampa kena tahu satu teknik yang kita panggil charming. Apa benda tu? Maksudnya kita nak menarik daya ikan tu, kita nak tarik ikan tu duduk dekat kawasan kita, especially hampa pakai dedak. So bila hampa pakai dedak, so bila hampa pakai dedak ni kita nak panggil ikan tu masuk. So bila nak panggil dia masuk, satu rod saja dia akan jadi lambat. Sebab apa? Satu rod tiga umpan yang sikit je duduk kat situ. So kalau kata contoh macam hampa nak panggil dia masuk, so hampa perlukan lebih lah. So bawa lah 3. So dalam 1 jam 2 jam awal tu memanglah dia lambat masuk, slow tak ada kan. Tapi janganlah lari, tunggulah dulu. Lepas 1 jam 2 jam dia dah mula masuk berkumpul makan dekat situ. Time tu lah hampa nak gasak. That's why kita perlukan lebih daripada 1 rod. So benda tu adalah salah satu benda yang membantulah. Aku tak jamin kata benda yang aku cerita ni dia membolehkan hampa untuk gasak kau-kau. Tak, cumanya membantu sahaja. Okey. Dan yang ketiga, daripada sudut penggunaan peralatan dia lah, lain-lain. Contoh macam mainline, macam batu. So batu, kalau hampa tengok kat sini aku pakai batu saiz 1 je kot. Aku rasa batu ni saiz berapa ni? Saiz 3. Kecil lah batu ni betul cuan untuk bantu untuk jatuh umpan je. Untuk umpan tu duduk dekat bawah tu. Dah kalau hampa tengok dekat kawasan Lombok ni, bukannya ada arus pun. So sebenarnya tak pakai batu pun tak apa. So aku pakailah juga kecil. Kalau ikutkan tak pakai pun tak apa batu, tak ada masalah, boleh juga. Janganlah kata contoh macam hampa mancing dekat, hampa nak mancing ikan lampam dan hampa tahu dah kawasan yang hampa target nak mancing tu ikan dia pun bukannya besar-besar sangat. Saiz tapak tangan tu, tak payahlah pakai sampai saiz 6, 7 batu hidup. Pakai yang kecil-kecil saja pun dah cukup. Sebab apa? Sebab kalau hampa pakai batu besar, ikan tu makan pun hampa tak perasan. Dah tu macam mana? Okay, tu antara benda-benda ataupun basic teknik lah yang kita guna untuk mencari lampam ni.
Tapi dalam masa kita duk cari lampam tu, dia dedak ni, dia universal. Dia tak semestinya lampam saja yang makan. That's why kalau hampa tengok, mesti akan ada kalau waktu ayak cantik lah. Kalau waktu ayak cantik, mesti akan ada spesies-spesies yang orang kata apa, spesies grade A lah. Kalau dalam kawasan sungai ni kan, kita panggil spesies grade A lah, yang akan singgah makan. Sebagai contoh macam liko, patin, rohu, jelawat, apalagi tonsan sisik kasak, talapia, baung pun kadang-kadang sental. Kenapa? Sebab itulah kita panggil. Kita dah setting kita punya tempat tu. Kita dah panggil dia masuk. So dah lama ikan duk masuk berkumpul ni. Time tu lah hampa nak gasak. Time tu lah dia akan masuk makan. Kalau hampa bawa satu batang ni sesuainya tempat yang memang kalau betul dekat kawasan tu ikan banyak, dah hampa tak payah nak panggil dia. Tak ada arus, lopak tu dia saja duduk. Sesuai lah. Okay, macam dalam keadaan macam ni, kena pakailah lebih sikit sebab hampa nak panggil dia masuk. Kita nak panggil dia bagi lagi cepat masuk. Kalau macam dekat Lombong ni tak payah panggil dah pun. Lampam kecil-kecil punya banyak. Mesti ada je makan. Hampa larat dengan tak larat je. Tu sedikit orang kata apa, macam basic teknik lah. Macam aku pakai tali. Kalau untuk mainline lah, aku pakai tali tangsi. Sebab memudahkan aku untuk tengok tali tu. Lagi satu, bila kita lekat radar pun dia tak lucut lah daripada tali tu. Kalau benang ni dia plasticine tu dia mudah lucut. Lagi satu plasticine ni halus. Tali benang ni halus. Betul halus. Okey. Yang kedua, kalau dekat negara luar pun dah ramai sebenarnya orang luar ni, dia pakai teknik charming process tu. Betul lah kot sebutan aku pun tak tahu lah sebutan tu macam mana. Tapi kita orang duk kata apa, kita rasuah dia dulu. Teknik rasuah. Kita rasuah dia dulu. Ada makan ni. Radar tu dia naik turun je. Tapi sebenarnya yang menentukan makan ataupun tak, hang punya tip juga. Okey, kita nak pasang satu lagi. Oh, lupa. Ada juga yang tanya aku, pasal apa aku pakai pancang ni, bahayalah. Ikan tarik tak nampak, dah tahu masuk dalam sungai aja. Kenapa tak pakai pancang yang ni kan? Macam untuk mancing lampam ni, kalau kata untuk main mata rambai dengan radar ni, tak sesuai lah pakai pancang yang ni. Pancang macam duduk tengok orang mancing patin kan. Kat. Okey, ada. Macam besar sikit. Ada saiz juga. Oh, ada saiz. Alhamdulillah. Ada saiz lah weh. Ada saiz lah weh. Nampak kat sini. Okey. Kalau kata contoh macam pancang, kalau mata dia buta lah, sian dia. Alah, aku ambil bawah kasam.
Okay, kalau kata contoh macam hampa pakai pancang yang berdiri macam ni, so macam mana hampa nak pasang radar, macam mana hampa nak tengok macam ni sesuai untuk dengan patin boleh lah, untuk geng tim patin boleh lah pakai. Untuk pencari patin boleh lah. Dia makan terus pi kan. Macam lampap ni bukannya dia makan terus pi. Dia tak makan terus pi lampap ni, dia cetok sikit. So tak sesuai lah kita nak pakai. Kalau contoh macam pemain spring, spring okey lah. Spring ni boleh. Tapi jangan compare kan aku punya teknik yang aku pakai ni dengan spring tau. Spring ni dia ada kelebihan dia. Macam teknik yang aku pakai ni ada kelebihan dia. Macam spring ni kita kena pakai loceng lah. Tak boleh kita nampak, melainkan ikan tu cekan patin kan, ataupun baung dia ambil dia terus pergi ya. Macam kalau nak main ikan sisik ni kena letak loceng lah, barulah hampa tahu dia ketuk tak ketuk. Dia adalah advantage dia. Kalau hampa pakai pancang ni, hampa pakai loceng ni, hampa boleh lah nak pergi ke mana-mana pun, tunggu je. Macam kalau teknik yang aku pakai ni, hampa kena melepek lah kat depan ni, tunggulah. Kena melepek, tunggu ada tak ada ikan masuk. Kalau hampa pergi tempat lain, root hampa ke dalam. Kalau kena contoh macam ikan besar-besar kan, kalau tak lah contoh macam patin ke apa kau makan, terbang lah. Aku dah pergi kat lombong pecah, aku cari macam-macam cara nak masuk mengai kat lombong tu, tapi tak boleh bai. Ayak memang tinggi gila. Ikat lagi. Ada. Pancok weh. Makan dia. Ada makan tu. Besar awak ni. Ada saiz kat no hang. Patutlah berat. Tak mau lagi tu ni. Ini dah macam dekat timah tasuh ni. Punya banyak. Okey. Strike lagi geng. Lucut satu. Kalau tidak 2 ekor. Saiz warna ni saya kasam. Cukup lah, masa rehat. Nak kita ambil balik. Saiz saiz yang okey untuk dibuat perkasam. Kat sini kalau boleh. Ikan apa ni weh? Jatuh terus ambil.
Tak dan aku nak ni lagi. Hopefully lekat elok lah. Pasti besar. Tak dan aku nak letak. Apa ni? Weh, baung tu besar gila. Tibai dedok pula tu. Tak sempat turun pun. Serius besar weh. Alhamdulillah. Ui. Serius pelik dalam sejarah weh. Umpan tak ada turun lagi, dia dah rembat lah. Besar tu. Makan dedok weh. Makan dedok ayam. Nak ayam besar tu. Itu oh. Noh kau. Makan dedok weh. Umpan tak ada turun habis lagi. Dia dah rembat lah. Mak ai. Pelik. Ni antara yang terpelik lah. Dapat baung tak pelik lagi. Tapi yang ni masalah dia, umpan tengah turun. Umpan tengah turun, dia rembat weh. Besar pula tu. Gila. Ada dua ikan pelik lah ni. Okay geng. Dah, jom kita nak balik lah. So langit pun macam ada nak hujan lah. Tengok. So hari ni misi kita berjaya. So hari ni kita ada strike flag sikit satu. Nanti apa nak tengok, hampa dah tengok dah tadi kan strike flag tu macam mana. So nanti untuk penggemar ikan sisik, kalau kata contoh macam sungai tu ayak keruh, so hampa boleh lah lari dekat lombong sebelah ni. Bacak je kat mana-mana pun. Okay. So ni hasil kita hari ni. Kita ada lampam. Tu aku nak buat bekas sama lampam tu. And then kita ada dua Toy Monster. Ni yang paling pelik sekali. Dia makan. Cara dia makan tu memang pelik gila. Kita ada dua Toy Monster. Taklah Monster, bah mini lah. Alhamdulillah lah, ada rezeki. Okay. Semua ni makan dedak ayam. Tak makan benda lain. Dedak ayam, tepung. Pakai mata rambai. Tu je. Tak ada rahsia-rahsia, tak ada apa-apa. So apa boleh main cuba nanti.
Aku rasa tu saja. Hari pun dah nak hujan. Aku nak pergi pasal motor dulu. Aku nak balik, aku nak pergi beli nasi, aku lapar. So hopefully nanti ada lagi lah peluang untuk aku turun kat sini. Tengoklah bila aku free nanti aku boleh turun lagi, aku turun lagi buat video untuk hampa. Okay, so hopefully hampa enjoy untuk sesi aku petang ni. Kita dah tapau 2 bas mini. Tengah jalan tu semua taksi lah, taksi dengan Grab. So kita dah tapau, nanti kita cari lagi. Okay angler, so hampa tunggu lah, nanti akan ada episod lain. Alright, hopefully hampa enjoy. Assalamualaikum.